Parlimen tanpa sidang rampas mandat rakyat. Berita paling panas sepanjang minggu ini ialah mengenai sidang Parlimen yang dinanti-nantikan pada 18 Mei ini. Namun penantian itu hanya membuahkan kekecewaan apabila sidang tersebut dipendekkan kepada hanya beberapa jam daripada sehari mengikut rancangan awal. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof berkata, tiada sidang diadakan selepas yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah diraja pada pagi itu. Alasannya pandemik wabak COVID-19 di negara ini yang masih belum reda sepenuhnya. Arahan memendekkan sidang Parlimen itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat. Sebagai mengulas mengenai sekatan tersebut, Pakatan Harapan Bersatu dan Warisan telah mengeluarkan kenyataan bersama pada 14 Mei 2020. Arahan ini amat dikesali dan cukup mendukacitakan kerana Parlimen seharusnya berfungsi sebagai wahana bagi suara rakyat dan tiang seri demokrasi. Ini juga merupakan kali pertama dalam sejarah lebih 6 dekad Parlimen Malaysia di mana sebuah majlis mesyuarat berjalan tanpa sidang penuh. Tindakan ini semestinya akan dilihat oleh rakyat sebagai keengganan Perdana Menteri berhadapan dengan ahli-ahli Parlimen pembangkang, kata mereka dalam satu kenyataan. Kenyataan tersebut juga membidas penukaran setiausaha Dewan Rakyat yang berkuat kuasa 13 Mei lalu. Tindakan ini amat membimbangkan kerana menimbulkan persepsi wujud pengaruh tidak wajar oleh pihak-pihak tertentu terhadap institusi Parlimen. Kenyataan bersama ini disahkan oleh Presiden Keadilan yang juga Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Abdal. Walau apapun usaha ahli-ahli Parlimen Pembangkang dari Pakatan Harapan Bersatu dan Warisan untuk mengembalikan mandat rakyat ke tempat yang sepatutnya tidak terkesan akibat arahan-arahan ini dan akan diteruskan. Demikian bunyi komitmen yang dikeluarkan oleh pihak pemimpin pembangkang. Memendekkan sidang Parlimen membawa dua implikasi besar. Pertama, Tun Dr. Mahathir tidak dapat membawa usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin walaupun ia diterima oleh Muhammad Arif. Kedua, perbahasan berhubung dengan krisis COVID-19 tidak dapat dilaksanakan. Kedua implikasi itu membawa maksud bahawa Kerajaan Perikatan Nasional lebih mengutamakan untuk mempertahankan kedudukannya setelah berjaya merampas kuasa susulan rangkas syaratan pada 24 Februari lalu berbanding kebajikan rakyat pasca COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB telah dijalankan untuk memberikan beberapa kelonggaran pergerakan sosial demi menghidupkan kembali sektor ekonomi di negara ini. PKPB telah diumumkan sendiri oleh Muhyiddin pada 1 Mei lalu dan berkuat kuasa bermula 4 Mei. Justru tidak masuk akal apabila COVID-19 kembali menjadi momok yang menggerungkan apabila persidangan Parlimen dituntut untuk diadakan. Lalu rakyat bertanya di manakah Kerajaan Perikatan Nasional meletakkan kepatuhan terhadap keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menerusi arahan yang tidak munasabah ini. Nampak jelas bahawa fungsi Parlimen sebagai tiang seri demokrasi, khususnya sebagai institusi semak dan imbang mengawasi perjalanan kerajaan, telah dipersia-siakan. Tidak keterlaluan apabila rakyat melihat tindakan Kerajaan Perikatan Nasional memendekkan sidang Parlimen ini bertitik tolak daripada isu legitimasi yang dihadapinya. Dalam bahasa mudah, Perikatan Nasional tidak memiliki bilangan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk diangkat sebagai kerajaan yang sah di Malaysia. Mereka hanyalah perampas mandat rakyat. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.